Mana kita ni? Orang boleh dah. Kedai Salma tu. Minum teh tarik je. Pada balik pakat jalan kaki kau ni dah. Pergi tu boleh gitu pakai kereta baliknya. Bak kena Kuala Lumpur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Qaidatun, ini satu kaidah, satu pegangan kepercayaan. Satu kaedah lagi. Manakala seorang sembahyang mengikut imam, orang sembahyang mengikut imam, orang jadi makmum dah. Nescaya orang mengikut imam tu, orang jadi makmum tu, terjadilah ia salah satu daripada dua gelaran naik nama ni. Orang jadi makmum naik nama. Naik nama tu salah satu, bukan kedua-dua sekali. Salah satu. Dengan tiada pisah. Dengan tiada pisah pada naik nama tu. Dengan automatik terjadi dengan sendiri manakala orang tu mengikut imam, manakala orang tu jadi makmum. Dan tidak niat, tak payah usaha, tak payah niat, automatik jadi dengan sendiri. Apa namanya? Kalau tak ngaji dia tahu nama makmum je lah. Sedangkan nak makmum tu pula ada nama pula, makmum apa? Bukan terhenti setakat nama makmum saja. Makmum ada gelaran. Satu gelarannya, satu namanya makmum muwafiq. Kedua gelarannya makmum masbuk. Bukan terhenti setakat makmum. Tak lebih pada nama makmum. Muwafiq pun tidak masbuk. Ini tak faham ni. Dia setiap orang sembahyang Jumaat, dikala dia jadi makmum, akan tercetuhlah baginya salah satu dari dua nama, salah satu dari dua gelaran, sama ada di nama makmum, muwafiq ataupun masbuk. Ni berapa buat ramai mana ni orang yang rajin sembahyang Jumaat dah ni. Dia kenal diri dia semasa jadi makmum, yang dia ni muwafiq ke masbuk ke. Kalau tak kenal diri kita semasa kita jadi makmum, sama ada kita ni muwafiq masbuk, itu orang panggil dah tak kenal diri. Kalau tak kenal diri, itulah jadi bukan muwafiq semabuk, merepek semabuk. Hak merepek semabuk tu pergi jalan tu, hak tak kenal diri. Kata Tok Guru zaman dulu dah nah. Dia buat lawak jenaka nak suruh kita ambil berat tu. Ambil faham.
Gak bagi orang yang tidak minat dengan mengaji ni, hal sebegini ni dia tahu ke? Hanya dia tahu setakat jadi makmum. Makmum jenama. Apa jenama muafiq ke jenama masbuk? Gagah-gagah dia boleh pandai dia kata muafiq masbuk. Kita minta lah takrif muafiq macam mana? Takrif masbuk macam mana? Bagaimana hukum muafiq? Bagaimana hukum masbuk? Apa masalah muafiq? Apa masalah masbuk ada? Dah kacau dah tu. Dia mari kaca dalam kepala dah. Mari huru-hara. Lebih dahsyat daripada peperangan dah. Kalau dia tak biasa dengar perbahasan yang sebegini, maka lalu dikiranya suatu perbahasan yang tinggi, yang gharib, yang asing ni, yang jarang orang mengetengahkan dalam tazkirah kuliah ni. Ini hak perekat-perekat bukan menengah universiti dah ni. Tak layak bagi kita sebab tak biasa dengar. Sedangkan benda ni adalah wajib diketahui. Kalau tak tahu masalah muafiq masbuk, hukum muafiq, macam mana semayang dia? Setakat boleh semayang, pada sah belum tentu. Kalau belum tentu sah ni kan beratlah. Dah. Kita ada risalah khusus membicarakan pasal muafiq masbuk. Kalau nak ngaji molek, kita buka lambaran risalah tu pula. Maka arti muafiq, kita nak kenal ta'rif makmum muafiq ni. Arti muafiq tu boleh katakan ta'rif muafiq. Definisi muafiq ni macam mana? Makmum muafiq nak mahu macam mana? Makmum yang mendapat tu yang dapat lah. Ayat orang dulu kata mendapat, kita kata sekarang yang dapat. Makmum yang mendapat, yakni makmum yang dapat masa tu ada peluang masa. Makmum yang mendapat masa tu makmum yang ada peluang masa membaca Fatihah. Ada peluang masa bagi dia dapat baca Fatihah sampai tamat. Dia kena masa baca Fatihah tu sehingga tamat Fatihahnya. Makmum yang ada peluang masa, ada jarak masa, dapat ia membaca Fatihah sehingga tamat. Di dalam berdiri imamnya, makna dalam diri imam tu dalam semasa dia qiyam, dalam semasa dia berdiri bersama dengan imam. Tak kiralah pada mana-mana rakaat sekalipun. Selepas takbiratul ihram makmum, selepas makmum tadi takbiratul ihram, maka makmum gitu dia kira muafiq lah namanya. Ulangan sekali lagi. Ini takrif dia. Takrif makmum muafiq ni ialah makmum yang ada peluang masa. Dari ruangan masa tu kalau dia baca Fatihah, selepas dia takbiratul ihram akan tentu sempat habis Fatihahnya. Barulah imam tu rakaat. Makmum begitu namanya muafiq. Itu takrif yang paling mudah. Kadang-kadang kitab ni kadang-kadang dia guna bahasa-bahasa bahasa kitab lama tu payah. Paling mudah yang kita. Kita buat marilah gambaran ataupun contoh agar lebih takkit lagi faham kita terhadap takrif yang tersebut. Sebagai contoh, mereka yang datang sembahyang Jumaat di awal masa lagi bersama dengan imam. Punya awalnya kedatangan Jumaat dia tu, punya awal kedatangan sembahyang Jumaat dia tu, imam takbiratul ihram, dia pun takbir Allahu akbar. Jadi bagi makmum ni jelas dia ni muafiq ni. Makmum ni jelas dah muafiq. Sebab apa? Sebab kalaulah dia selepas takbiratul ihram dia tak baca doa iftitah, kata dia terus baca Fatihah selalu, akan tentu sempat habis Fatihah dia
barulah iman tu rakaat Allahu Akbar. Sebab iman tadi pada biasanya lepas takbiratul ihram dia baca doa iftitah. Lepas baca doa iftitah dia baca Fatihah. Kalau di iman tu rajin lebih lagi, lepas Fatihah dia baca surah. Berartinya peluang masa bagi makmum untuk menghabis bacaan Fatihah tu cukup luas, cukup panjang. Cukup panjang. Kalau takdirlah imam tak baca doa iftitah, tak baca surah, akan tentu imam baca Fatihah. Jadi semasa imam baca Fatihah tu, kalau makmum tak dibaca Fatihah selalu, akan tentu sempat habis juga Fatihah makmum pun. Tu kita nampaklah gambaran muafiq macam tu. Ini hak mereka yang baru datang. Yang datang awal bersama imam. Yang kadang-kadang mereka yang datang jemaah lewat sekalipun, boleh terjadi juga makmum muafiq. Macam mana hak dia datang lewat ni boleh jadi makmum muafiq. Seumpama kata dia datang jemaah lewat, tetapi imam baru mula membaca surah yang panjang. Dari situ makmum tersebut selepas dia takbiratul ihram, dia pun terus baca Fatihah. Ada harapan sempat habis Fatihah dia, barulah imam tu rakaat. Dengan sebab imam baca surah panjang, pun muafiq juga namanya. Nampak? Kita ngaji hukum muafiq ni, kata tok guru, dia ada 3 step, 3 bahagian. Pertama, takrif. Takrif tu kita nak kenal sifat muafiq ni macam mana. Yang kedua, hukum. Hukum makmum muafiq tidak sama bagaimana hukum makmum masbuk. Takrif muafiq tidak sama dengan masbuk, hukum muafiq tidak sama dengan hukum masbuk. Ketiga, masalah. Makmum muafiq dia ada masalah tersendiri. Masalah makmum muafiq ni, ada sebahagian makmum muafiq dia maaf, ia ditinggal oleh imam 3 rukun yang panjang. Ada sebahagian makmum muafiq juga tidak dimaaf, ia ketinggalan dari imam 3 rukun yang panjang. Jadi masalah makmum muafiq ni dia ada 11 masalah. Ada 11 masalah makmum muafiq. Dari 11 masalah tu pula ada yang muafakat ulama mutaakhirin, ada yang khilaf. Yang muafakat 8 masalah. Yang khilaf 3 masalah. 8 muafakat, 3 khilaf. 8 campur 3 jadilah 11. Ini nak ngapa ni? Ilmu semayang kena hafal. Al-Quran 30 juzuk boleh hafal, ilmu semayang tak boleh hafal. Macam mana? Mengapa ustaz kena hafal ilmu semayang ni? Jawab ustaznya, kalau ilmu semayang tersinggah dalam kitab, apa yang berlaku di tengah kita semayang, kita nak bertindak macam mana? Kalau ilmu semayang sudah melekat dalam kepala kita, sedap kita buat kerja dah. Berlaku sesuatu masalah, sebab kita dah ingat, kita boleh bertindak lagi. Jangan main-main sebab dia kena hafal. Jangan terpuruk dalam kitab je. Macam mana kita nak hafal ni? Biarlah kita tak boleh hafal sebab hafal Quran pun. Kita bersenantiasa dibicara. Dibolak-balik, di ketengah dibicara, di muzakarah, di matlaah. Ada harapan boleh jadi melekat ilmu tu dalam ingatan kita. Sebab itulah orang tua-tua dulu dia ngaji kitab Jawi je. Kitab apa bab semayang musalli, kadang dengan Syekh Daud. Berapa kali khatam. Sampai ketemu orang kitab. Dibolak-balik, dibimbing oleh tok guru. Dipelajari olehnya. Tetapi patang ditanya masalah. Melekat dalam kepala. Walau dia tidak mengapa dah. Boleh jadi melekat juga. Sebab apa? Sebab bersenantiasa dimatlaah, diulang kaji.
Kejut kita ni. Kita biar jadi gitu. Biar jadi ilmu semaya ni melekat dalam ingatan kita. Takkanlah manakala tak faham sesuatu masalah semaya, berhenti semaya sejenak pergi buka kitab, lepas tu sambung balik semula. Ini terkorok kering ni. Orang kata buat kerja gitu. Ataupun aku nak macam mana ni perkara ni. Berhenti sekejap, angkat handphone tanya ustaz. Macam mana ustaz semayang? Lepas tu kita sama jahanam lah semayang awak gitu lah nah. Lalu tak lalu walau macam mana tak faham tak ingat pun dia buat juga. Dia buat juga semayang juga. Orang panggil semayang secara membabi buta. Bukan babi buta, membabi buta. Secara tak tahu nak kata lah nah. Jangan main-main. Itu kita gelentik dalam bab semayang. Nak suruh jadi masuk faham kita. Pada takrif dah. Berbalik pada takrif muafiq tadi. Takrif muafiq, makmum yang ada peluang masa dapat ia membaca Fatihah sehingga tamat bacaannya semasa ia qiyam bersama dengan imam selepas dia takbiratul ihram. Kalau orang tanya kita, kalau dia tak baca Fatihah macam mana? Dia lepas takbiratul ihram, Allahu akbar, imam takbir dulu, Allahu akbar. Dia pun takbiratul ihram, Allahu akbar. Dia tak baca, dia bertelangor apa dia fikir tak tahu lah. Temenungnya cuma tak jadikan temenungnya. Imam tadi baca Fatihah. Manakala imam habis Fatihah, imam pun rakon Allahu akbar. Yang dia ni tak ke mana lagi Fatihah sebab tak baca. Pun dikira makmum muafiq juga walaupun dia belum lagi baca Fatihah sekalipun. Sebab apa dia katakan muafiq? Sebab peluang masa untuk dia membaca Fatihah sehingga tamat tu ada bagi dia, cuma dia tak baca ya. Tidak. Masalah. Dah faham tu tarikh dah. Ni tak kena mengena dengan masbuk lagi ni. Baru kita masuk era perbahasan tentang muafiq ya Allah. Dengan dikira bacaan pertengahan dikenaki baca Fatihah tu bacaan pertengahan, tidak cepat tidak lambat, sederhana. Kalau hok cepat hok lambat tak jadi ukuran. Hok kita buat kira di sini bacaan Fatihah pertengahan. Fatihah yang dibaca oleh imam tadi, kita kata Fatihah yang dibaca oleh makmum pada jarak masa tadi Fatihah pertengahan. Kalau dia baca sederhana tu sempatlah habis. Tu dia kira muafiq. Jangan baca cepat, jangan baca terlampau lambat. Tak jadi ukuran dua kaedah tu, kaedah cepat, kaedah lambat. Kok jadi ukuran selaku makmum muafiq pada jarak masa bacaan Fatihah yang sederhana, tidak cepat, tidak lambat. Maka wajib atasnya atas makmum muafiq tadi. Habislah. Di segi takrif makmum muafiq dah habis. Kita masuk pula di segi hukum. Ini sudah mula masuk di segi hukum makmum muafiq. Cuma dalam risalah kita baca ni dia tak susun gitulah. Maka wajib atasnya atas makmum muafiq tu membaca Fatihah sempurna. Wajib atas makmum muafiq tadi baca Fatihah dengan sempurna. Kita bubuh ayat dengan. Kewajipan makmum muafiq tak ada pilihan. Walaupun imam rakaat sekalipun tetap dia kena baca Fatihah biar sampai habis. Jikalau meninggal dengan imam, walaupun ditinggal oleh imam, dengan sebab hendak sempurna Fatihahnya, tetap dia kena baca Fatihah. Walaupun imam tinggal dia,
Yang ni imam rakaat tu imam tinggal dah tu. Imam i'tidal tu imam tinggal dah tu. Imam sujud pertama tu imam tinggal dia. Tetap dia kena baca Fatihah lagi. Seperti lagi akan datang kenyataan bagaimana keterangan akan datang dijelas, diterang, dibahas. Itu hukum makmum muwafiq. Hukum makmum muwafiq, kalau selagi tak habis Fatihah, dia tak boleh nak rakaat. Walaupun imam tinggal dia sekalipun, imam dah rakaat sekalipun, imam dah i'tidal sekalipun, tetap dia kena teruskan bacaan Fatihah dia. Hak bahasa jenis orang jadi makmum. Jikalau imam rakaat dia tak ada pilihan, dia kena rakaat sama, ini makmum masbuk. Masbuk, jangan bertukar. Jangan bertukar dua tu. Bertukar jadikan ketukar lah. Dan dimaafkan. Dimaaf tu. Diboleh. Makmum muafiq tadi diboleh. Meninggal dengan imam, makna meninggal tu ketinggalan dari imam. Makmum muafiq tadi boleh ia ditinggal oleh imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Diberi kelonggaran syarak ke atas makmum muafiq demi kerana nak lansaikan bacaan Fatihah dia, boleh ia ditinggal oleh imam sampai ke peringkat 3 rukun yang panjang sekalipun, namun sembahyangnya tidak batal. Sebagai contoh ketinggalan dari imam 3 rukun yang panjang. Dia ni makmum muwafiq, Fatihah tak habis lagi, imam pun dah rakaat, tetap dia kena terus baca Fatihah dia. Imam rakaat tu berarti imam tinggalkan dia 1 rukun panjang, rakaat tu rukun panjang. Imam i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu rukun pendek, tak masuk kira. Sebab itu rukun pendek. Jadi kalau makmum tadi tak habis lagi Fatihah, tak boleh rakaat, kena terus lagi Fatihah dia. Selepas imam i'tidal, imam bertunggu sujud pertama, Allahu Akbar, bersendiri di atas jadah, tu sujud namanya. Berarti imam sudah tinggalkan dia 2 rukun yang panjang namanya. Kalau Fatihah makmum tadi tak selesai lagi, kena terus lagi Fatihahnya, tak boleh nak rakaat. Imam bangkit daripada sujud pertama, duduk antara 2 sujud. Masa baca Rabbighfirli itu namanya antara 2 sujud. Maka antara 2 sujud itu rukun pendek, tak masuk kira. Kalau makmum muafiq tadi tak selesai lagi baca Fatihah, tak boleh nak rakaat lagi, dia kena terus baca Fatihah dia lagi. Selepas pada itu imam pun sujud yang kedua. Manakala imam sujud kedua tu berartinya imam sudah tinggalkan makmum 3 rukun yang panjang namanya. Rakaat 1 rukun panjang, sujud pertama 2 rukun panjang, sujud kedua 3 rukun panjang. Kalau makmum muafiq tadi tak habis lagi bacaan Fatihahnya, sedangkan imam sudah sujud yang kedua, maka sembahyang makmum muafiq tadi tidak batal sebab dimaaf. Tapi sungguh pun tidak batal, kena berhati-hati. Dikala imam sudah sujud yang kedua, makmum tadi kena berjaga-jaga. Sebaik saja imam bangkit daripada sujud kedua, imam Allahu Akbar, bangkit sujud kedua. Kalau makmum muafiq ni Fatihah tak beres lagi, tak habis lagi, dia masa tu dia kena bertindak pada buat pilihan salah satu daripada 2 perkara. Di masa imam bangkit sujud kedua, dia kena buat pilihan salah satu. Antara pilihannya, kalau jaka dia sayang ke Fatihah dia ni, Fatihah dia baca tak habis lagi ni, dia kena niat mufarakah dengan imam. Dia kena niat bercerai dengan imam, kena niat mufarakah. Setelah dia berniat mufarakah, dia kena buat sembahyang sendiri, tak berimam lagi dah.
Satu pilihan. Pilihan yang kedua, kalau jaga dia sayang kau sembahyang jemaah, dia kena berhentilah bacaan Fatihah dia yang belum habis lagi tu. Setelah dia berhenti bacaan Fatihah dia yang belum habis lagi tu, dia pun kena teruslah bersama dengan imam kepada rukun yang keempat bagi imam. Dia kena terus bersama dengan imam kepada rukun yang keempat bagi imam. Rukun yang keempat bagi imam ni dia ada dua. Kalau rakaat imam tu masih ada lagi, belum lagi imam tu baca tahiyat akhir, berartinya imam qiyam kembali. Maklumlah. Manakala imam bangun kembali, dia pakai tunggu situlah mama tadi. Tapi janganlah sambil tunggu tu masih lagi duk tunggu bacaan Fatihah yang tak selesai. Tak boleh lah. Kena stop setakat tu habis dah Fatihah dia. Kalau rakaat imam tadi, imam sujud tadi, sujud rakaat yang last dah, akan tentu imam bangkit daripada sujud yang kedua, dia bangun baca tahiyat akhir. Itu rakaat rukun yang keempat bagi imam. Manakala imam bangkit daripada sujud kedua baca tahiyat akhir, makmum tadi dia kena turun bersama dengan imam, sama-sama baca tahiyat akhir bersama dengan imam. Jadi mereka yang ikut imam tidak niat mufarakah tadi, sebaik saja imam beri salam akan datang, dia kena tambah bilangan rakaat dia. Kerana rakaat yang dia tidak selesai baca Fatihah tadi dikira lara, tak dapat. Faham tak? Ni masalah ni kalau kita biasa dengar tak payah dah nah. Taklah supaya buat kapal terbang tu, nak repair kapal terbang tu Allah. Tapi oleh sebab dia tak biasa dengar tu, Allah lebih payahnya, tingginya ilmu ni, asin pada orang lain tu ajar, sedangkan kita ni kelah orang awam. Macam-macam dia sipir tu. Sipir tak kena tu. Sebab orang tak biasa dengar mengajar sifat 20 lah. Tak dengar orang mengajar sifat 20. Dia tak dengar orang ceramah hak boleh gelak ketawa, banyak suka daripada duka. Lah orang mengajar sifat 20. Napa air muka tak faham tu? Air muka boleh faham, tak ada respon. Relax, kalau dengar dah titia hampir-hampir nak terlena. Dah tak biasa dengar ilmu ni. Semua telah nak ada roh, semangat. Kita mengaji ni biar ada semangat. Semangat macam mana? Hati kita tu, Allah Rabbi, gembiranya nak milik ilmu tu. Biar gemar gitu. Ini layu. Semua kena penyakit apa nak kata COVID pun tak ada COVID lah. Tak ada respon dah. Penerimaan hati tu tak ada. Pasal tak faham. Tak faham. Tak gemarnya nak milik ilmu dah ni. Jiwa orang beriman yang cukup gemar, hendak memiliki ilmu. Apa setiap ilmu agama lah. Suka seronok. Sebab ilmu lah merupakan sarapan rohani. Sarapan rohani. Jadi kalau kita dimati oleh Allah, ilmu yang kita milik, yang kita faham, yang kita amal tu tetap bersama dengan ruh. Para malaikat tengok, oh ni ruh ni orang ada ilmu ni. Ruh ada isi ni, bukan kelontong kelapa. Ya main-main. Mengaji bukan kerja kecil anak. Habis dah. Dia tahu mari masalah muafiq. Hanya dia awak mari sekadar tarikh muafiq, hukum muafiq. Masalah muafiq akan datang dibahas. Dia ada 11 masalah. Dari 11 masalah ada yang muafakat ulama, ada yang khilaf. 8 muafakat, 3 khilaf. Kita buat risalah, kita bahagi gitu, senang nak faham. Kita terus dari risalah yang kita baca ni. Dan arti masbuk. Dia mari pula takrif masbuk makmum macam mana. Dan arti masbuk, makmum yang tiada mendapat. Yang tiada mendapat tu senang bagi kita kan. Yang tiada dapat. Yang tiada dapat masa
makmum yang tidak ada peluang masa. Baca Fatihah makmum yang tidak ada peluang masa, tak ada jarak masa, dapat membaca Fatihah. Di dalam berdiri imamnya semasa dia berdiri bersama dengan imam. Makmum yang tidak ada peluang masa dapat baca Fatihah sehingga tamat semasa dia qiyam bersama dengan imam selepas dia takbiratul ihram. Makmum begitu namanya masbuk. Makmum masbuk. Sebagai contoh, kita ambil contoh. Contoh dia datang semaya jemaah lewat. Orang qomat dia tak ada lagi. Imam dah takbiratul ihram dia tak sampai lagi. Mungkin dia naik kereta api jam tengah jalan. Kereta api jam. So, imam baca Fatihah kalau sembahyang maghrib. Sampai ke waladhdallin. Amin. Jawab makmum. Tak sampai lagi. Imam baca kuliah. Dah hampir-hampir nak sampai ayat lakum dinukum waliyadi, baru dia sampai. Baru dia mula takbiratul ihram. Allahu akbar, takbiratul ihram. Imam pun lakum dinukum waliyadin. Makmum tadi kalau dia baca Fatihah nak mujurlah, sempat dia baca ayat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Imam pun lakum dinukum waliyadin. Makmum begini masbuklah namanya. Mengapa? Sebab dia tidak ada peluang masa dapat membaca Fatihah sampai tamat semasa dia qiyam, semasa dia berdiri bersama dengan imam. Dengan kiraan bacaan pertengahan tidak cepat, tidak lambat. Ukurannya semacam makmum masbuk tadilah. Bacaan Fatihah itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, pun tak sempat habis juga Fatihahnya, tiba-tiba imam pun rakaat, masbuklah namanya. Kerana singkat masa berdiri dengan imam lepas takbir imam itu, kerana pendek masanya bagi makmum tadi, nak habis Fatihah imam pun rakaat. Gitu ayat dia naknya. Maka ni hukum dah ni. Hukum makmum masbuk. Tak ada masbuk begitu. Hukum dia pula tiada wajib atasnya sempurna Fatihahnya. Hukum makmum masbuk tidak wajib dilesaikan bacaan Fatihah, dihabiskan bacaan Fatihah. Baca sekadar yang dapat. Hanya baca Fatihah sekadar yang dia dapat. Dapat alhamdulillah rabbil alamin, imam rakaat, rakaatlah kitanya. Bila imam rakaat, ikutlah rakaat selalu. Ikut rakaatlah. Tak payah lagi nak panjang-panjang Fatihah. Jika tiada dapat bismillah sekalipun, walaupun sama telah nak baca alhamdulillah, baca ayat bismillah pun tak sempat. Sebab dia begini gitu, imam hampir nak rakaat dah. Allahu akbar, dia takbir, baru buka mulut nak kata bismillah, imam pun Allahu akbar, rakaatlah. Tak payah baca bismillah lagi. Dapat rakaat, kalau dapat tetap rakaat serta imam makmum masbuk tadi. Kalau dia sempat rakaat dengan imam, dengan ada qadar masa tamakninah rakaatnya, ada jarak masa tetap rakaat bersama dengan imam, maka dikira dapatlah rakaat itu. Sebagai contoh, dia datang sembahyang jemaah lewat, sebaik saja sampai di tempat jemaah, imam sedang rakaat dak membokok. Dia pun pergi takbiratul ihram, Allahu akbar. Dia pun kena rakaat. Dia rakaat sampai hak rakaat bersama dengan imam. Imam belum lagi i'tidal. Orang ni dikira dapat rakaat. Sebab apa? Sebab sempat dia rakaat bersama dengan imam dengan tetap, dengan ada tamakninah.
Basadahan mereka yang sempat rokok, belum lagi ada tamak ninah, tiba-tiba imannya tidak, maka tak dapat rakaat tu. Sebagai contoh, dia pergi imam sedang rokok, Allah Akbar, dia pun turun rokok, dia turun siapa hak rokok, imam pun sami Allahu liman hamidah, seolah-olah nak jadi gaya berselisih, dia turun imam naik, ini tak dapat. Tak dapat. Dan diketahui daripada kaedah ini, wallahu alam, kata dia. Banyak takut tak boleh faham dah. Baca sikit je dah boleh faham. Boleh faham, boleh ngajar kan.